Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini sekali lagi kita bersama untuk membincangkan tentang isu yang sangat hangat, tidak lain tidak bukan tentang kedudukan Dewan Undangan Negeri Perak. Bersama saya hari ini ada beberapa orang tukang tanya soalan dan kita juga dah mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan yang secara sukarela telah menghantar soalan. Jadi tuan-tuan juga boleh menghantar soalan kepada nombor yang tertera yang telah saya berikan di page saya tadi, dan kita akan kumpul dan cuba jawab soalan-soalan tersebut. Silakan Wan. Okey Tok. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, wajarkah UMNO dipersalahkan akak umbi bekerjasama dengan PKR dan Amanah untuk membentuk kerajaan baru jika PAS dan Bersatu menolak kerjasama itu Tok? Pertama sekali, belum ada lagi sebarang statement secara rasmi bahawa kerjasama itu wujud. Pertama, kita cuma mendengar kenyataan daripada Taqiyuddin yang mengatakan PAS tidak akan menyertai kerajaan baru tu. Kedua, kita dengar kenyataan daripada Hamzah Zainuddin yang mengatakan bahawa mereka sedang mempertimbangkan untuk keluar daripada kerjasama dengan UMNO. Bagi saya dua kenyataan ini bagus. Bagus. Kenapa saya kata bagus? Kerana dua kenyataan ini datangnya daripada kumpulan Publica. Kumpulan Publica ni tuan-tuan, dia orang ni tak ada think tank. Dia orang tidak ada pemikir. Dia orang cakap dulu, dia fikir kemudian. Last kali dia buat U-turn. So jangan bimbang lah. Jangan bimbang. Dia cakap dia tak fikir punya time. Jadi tuan-tuan, yang akan hilang jawatan Perdana Menteri ni Muhyiddin last kali kena fikir juga. Itu yang kadang-kadang dia garang, dia marah dengan kumpulan Publica ni. Sebab main cakap je, tapi tidak fikir. Kena ingat bahawa kerajaan negeri Perak ni satu kerajaan negeri saja. Kalau misalnya mereka ni berdegil, tidak mahu bekerjasama dengan UMNO di negeri Perak, saya macam saya sebut semalam, kurang tapak tangan Stadium Merdeka kita tadahkan. Silakan. Kalau nak tengoklah apa yang berlaku. Saya kena beritahu, kalau misalnya UMNO akhirnya terpaksa bekerjasama dengan PKR dan PAN, dua lah. Saya dengar apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri Nazri Aziz, dua je. Satu PKR dan PAN, kan? Saya harap orang-orang UMNO jangan meloncat, kerana Datuk Seri Nazri ni, saudara, satu ketika dahulu orang duk nampak dia ni macam suka kat Anwar Ibrahim. Tapi korang tak faham, sebenarnya dia cuma nak memecah belahkan Anwar dengan Mahathir. Itu strategi dia. Dia nak pecahkan Anwar dengan Mahathir. Dikala Anwar ni tak ada telur nak lawan Mahathir, maka dia cakaplah dia sokong Anwar. Itu yang Anwar shock sikit. Anwar mula buat kerja, tuan-tuan, untuk lawan dengan Mahathir. Belum sempat apa-apa, cantas menyantas berlaku, dan akhirnya dengan Mahathir pun tergolek. So, cuba korang bayangkan apa akan jadi kalau misalnya dua ekor geng Publica ni, baik Taqiyuddin ke, baik Hamzah Zainuddin ke, baik Anwar Musa ke, baik Isyamuddin ke, Azmin ke, dibiarkan untuk merangka strategi untuk Perikatan Nasional. Memang jahanam, tuan-tuan. Memang jahanam. Itu sebab saya cakap, kurang tapak tangan, nyiru kita tadahkan. Tapi jangan bimbang, tuan-tuan. Jangan bimbang. Saya yakin last kali dia orang ni, kalau dia fikir pasal perjuangan dia,
Kalau dia fikir pasal Islam, dia fikir pasal kedudukan orang-orang Melayu, dia akan fikir 10 kali untuk menarik diri. Saya yakin last kali PAS, PPBM, mereka akan menyokong Datuk Syarani sebagai Menteri Besar Perak yang baru. Itu saya punya keyakinan lah. Sebab apa? Sebab kita tengoklah, saya baru cakap semalam, ada 3 orang PPBM merancang nak tarik sokongan daripada menyokong kerajaan UMNO di negeri Johor. Saya cakap, cubalah buat. Akhirnya hari ni terbukti. Terbukti kerana akhirnya Belanjawan 2021 negeri Johor 100% sokong. Bukan setakat PPBM sokong, bukan setakat PAS sokong, bukan setakat pembangkang pun sokong. Itu sebab jangan main-main. Jangan main-main. Kalau misalnya mereka ni beria sangat nak besar kepala, UMNO pun boleh besar kepala. Cuma UMNO ni bukanlah jenis besar kepala. Kita banyak give and take. Kalau UMNO ni besar kepala, tuan-tuan, takkanlah UMNO BN ada 43 kursi. Kita bagi Midin yang hanya 13 kursi je menang. Itu pun hanya 6 orang je sokong dia untuk jadi Perdana Menteri. Jadi UMNO ni seorang yang sangat merendah diri. Bagi saya lah. Kalau saya lah yang duduk kat UMNO tu, mungkin tak serendah macam ni lah kan. Cuma jangan terlalu merendah diri lah. Kita kadang-kadang kita kena ada maruah sikit. Jangan biarkan diri kita dibuli, jangan biarkan diri kita diperkotak-katikkan kan. Saya gembira rakan-rakan di Perak mereka tidak tunduk. Terima kasih jugalah pada Chief. Kalau Chief tak datang malam perjumpaan dengan Presiden di Perak, ada kemungkinan besar tuan-tuan, ramai jugalah kena pujuk untuk terima daripada PPBM untuk menjadi MB, ataupun mungkin Peja jadi MB balik semula. Tapi nasib baiklah kita ada kepimpinan-kepimpinan di dalam UMNO Perak yang kuat, dan mereka istiqamah bersama dengan yang berhormat dan bakal yang amat berhormat Datuk Syarani, yang saya harap dilantik sebagai Menteri Besar Perak yang baru. Okey, ada soalan? Okey, Dok. Ini ada pertanyaan daripada pengundi di Tambun, Dok. Pengundi Tambun? Ya. Dia kata dari pandangan Datuk okey, terhadap konflik MB Perak ni, adakah sama dengan pemahaman semua ahli UMNO bawahan, terutama sekali akaun B di Perak lah, bahawa adakah isu ini satu-satunya cara untuk PPBM membuka pintu perbincangan, atau sebaliknya tak ada isu sebenar PN selama tertubuhnya gabungan PN? Okey, bagi saya akau umbi ni lebih faham bahayanya bersama dengan PPBM. Akau umbi ni lebih faham bahawa parti PPBM itu ditubuhkan untuk menggantikan UMNO, untuk membenamkan UMNO, untuk menguburkan UMNO. Jadi apa yang berlaku di Perak hari ini, alhamdulillah, orang Perak hari ini mengajar kepimpinan UMNO di peringkat pusat macam mana nak handle parti, macam mana nak betulkan keadaan, macam mana nak buktikan bahawa the majority rules, not the minority rules the majority. Mereka sekarang ni mengajar kita. Itu sebabnya tak semestinya orang di atas tu yang mendidik kita. Dan hari ni alhamdulillah saya ucap tahniah sekali lagi. Saya bangga dengan kawan-kawan saya di Perak kerana mereka mengajar rakan-rakan di peringkat pusat macam mana nak jaga maruah kita. Kita tak boleh terus diperlekeh, diperkotak-katikkan. Dan yang paling penting sekali, apabila kita diberikan mandat untuk memegang amanah, amanah itu harus dijaga. Yang ini sepatutnya kawan-kawan kita dalam PAS, mereka lebih faham. Bila kita menjawat jawatan Menteri Besar, amanah kuasa yang diberikan kepada kita ialah satu amanah
Amanah itu harus dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tak boleh berlaku curang kepada rakyat. Apabila tanah rakyat 15,000 hektar, nilai market hari ni 1 bilion lebih, saudara, nak dijual kepada syarikat daripada Singapura dengan harga 300 juta lebih saja. Mana masuk akal, tuan-tuan? Kalau dulu harga kelapa sawit 1,400, 1,800 satu tan, boleh lagi. Ini dah naik sampai 3,400. Tidak ada sebab aset yang baik ini perlu kita jual. Kenapa nak jual aset yang baik dikala kita earn from palm oil? Adakah kerana nak mengumpulkan dana bagi membolehkan PPBM berhadapan dengan UMNO dalam pilihan raya akan datang? So itu cara pun dah tak betul. Kita punya niat pun dah tak betul. Apatah lagi ada berderet, tuan-tuan, isu yang melibatkan Peja ni. Peja ni dulu sama-sama panel pemikir dengan saya, kan? Cuma Rais Yatim buang dia. Dia kena buang kerja. Pasal dia pergi ke Fortila, dia tak minta cuti pun. Dia main cabut gitu je. Dia buat suka hati dia je lah, kan? Masa dekat jadi MB, dia buat benda yang sama. Dia tak ikut undang-undang. Kediaman rasmi MB dah jadi macam kelab malam. Ada pesta seks, ada pesta dadah, ada pesta arak. So benda ni tak boleh berterusan. Saya tak faham kenapa kawan-kawan kita dalam PAS, saya tak kata semua, saya nak beritahu di Perak tu Ustaz Idris okey sikit. Dia lebih nak menjaga hubungan di antara UMNO dengan PAS. Dia pun tak berapa berkenan ni, saya rasa, dengan geng-geng PPBM, terutamanya dalam benda-benda yang bertentangan dengan agama ni semua. Tapi ada setengah-setengah tu dia lupa dia PAS. PAS ni kena faham. Mereka ni bila berpolitik, mereka letak agama di depan. Jadi kena pastikanlah agama kena sentiasa di depan. Jangan tinggal ke belakang. Ikutlah tu Ustaz Deri tu. Betul lah tu jalan dia. Kalau ikut Taqiyuddin, tuan-tuan, dah bergaul dengan Hamzah Zainuddin, dah bergaul dengan Azmin, yang semua orang tahu dengan masalah luar tabi'i dia, seks luar tabi'i dia. Jadi akhirnya jalan tu jadi bengkang-bengkok. Yang ni kita tak boleh nak betulkan. Ini pemilihan ketika Muktamar PAS akan datang, buatlah pembetulan. Buatlah pembetulan. Mana pemimpin yang kita rasa tak betul tu, saya nak beritahu, jangan malu kalau ada pemimpin tak betul dalam PAS. Kerana dalam UMNO pun ramai, lebih ramai saya silap daripada dalam PAS. Tapi proses pembersihan ni perlu selalu berlaku. Orang dalam UMNO pun ada di antara mereka ni akan kita bersihkan dalam pemilihan akan datang. Begitu juga dalam PAS. Mereka juga manusia. Ada setengah-setengah tu bila dapat kuasa dah lupa dah. Kalau dulu rakyat sentiasa dibibir. Tapi kadang-kadang bila dah ada kuasa, berubah, tuan-tuan, berubah. Dah mula pandai menipu pun ada juga. Ada yang menipu, kata pergi jumpa dengan pihak Turki. Rupa-rupanya sampai ke Netherlands. Bawa bini baru. Ada juga. Saya tak nak tegur saya siapa, tapi ada. Jadi akhirnya, tuan-tuan, kalau benda ni bila kita diuji dengan kuasa, yang paling bahaya sekali, tuan-tuan, saya yakin kalau kawan-kawan termasuklah kepimpinan PAS diuji dengan kesusahan, diuji dengan pelbagai rintangan, mungkin mereka boleh berhadapan dengan ujian tu dengan baik. Tapi yang bahaya ni, tuan-tuan, bila diuji dengan kuasa, bila diuji dengan duit, bila diuji dengan peluang-peluang perniagaan dan sebagainya, kadang-kadang tuan-tuan, mereka juga manusia, bukan malaikat. Dia macam kita juga. Kadang-kadang kita tak tahan dengan ujian. Ujian susah, senang sikit hadapi, tuan-tuan. Ujian dengan kesenangan ni kadang-kadang buat kita lupa diri. Itu je.
Okay, tu. Okey. Ekoran daripada krisis MB ni juga tu. Ya. Di Perak ni seolah-olah UMNO ni orang lihat dia macam penting diri sendiri, gila kuasa, pencetus kestabilan politik. Apa pendapat tu? Ni bukan soal penting diri, gila kuasa. Kan? Ini soal bila pemimpin tak betul, kita kena tegur. Ini penting ni. Kerana sabda Rasulullah berkata benar walaupun ianya pahit. Dan adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat, apatah lagi pemerintah. Kalau ketua kita membawa kita ke jalan Allah, yang tu kita ikut. Tapi the moment ketua kita tu, khalifah kita, membawa kita ke arah kemaksiatan, membawa kita ke arah kemungkaran. Dadah mungkar. Apa ni, arak pun mungkar. Dadah pun mungkar juga. Perempuan pun sama juga. Betul tak? Tapi semburit pun mungkar juga. Tetapi kalau dah sampai hak rakyat, tuan-tuan, dikala rakyat susah ni, patut duit tu boleh digunakan untuk bantu rakyat, untuk perkukuhkan kedudukan kewangan kerajaan negeri Perak. Tapi harta-harta dan aset kerajaan negeri dijual untuk mengayakan pihak tertentu. Yang ini ada sikit bahaya. Kalau misalnya apa yang Peja jual ini diketahui oleh Muhyiddin, dan duit ni memang untuk PPBM lah contohnya, lagi parah. Kerana harta rakyat, harta kerajaan negeri ni harta rakyat Perak. Tidak sepatutnya ianya dijual untuk duit dana politik. Lebih mulia kalau korang pergi ke Arab tu, pergi minta duit dengan Pak Arab, macam Datuk Najib buat. Kan? Lepas tu kita pula cakap dia orang. Kita cakap dia orang curi duit OMDB Pak. Okey tu. Pengurusi DAP ada Perak lah. Pengurusi DAP Perak dia kata sekiranya kerjasama dengan dia akan bagi kerjasama dengan UMNO sekiranya ditolak oleh PBBM dengan PAS. Ini nampak statement dia cuba mengelirukan rakyat lah tu. Dia macam ini, dalam DAP ni ada dua kumpulan. Okey. Kumpulan yang dinasti Lim, maknanya Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Tony Puaka, ini semua kumpulan yang buat fitnah pada UMNO ni. Kumpulan yang menghasut rakyat supaya benci pada UMNO, benci Melayu, benci Islam. Okey. Kemudian dalam DAP ni juga ada setengah-setengah yang sudah nampak bahawa dinasti Lim ni tak boleh pakai. Ini kumpulan yang menentang Lim Guan Eng. Kumpulan yang menentang Lim Guan Eng. Orang yang dah tahu sepanjang tempoh Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan, berapa banyak dia sapu, dan setiap projek yang masuk kena melalui Tony Puah pula ambil certain percentage untuk bos dia, kan? So benda-benda macam ni hari ni sudah menjadi pengetahuan umum kepada rakan-rakan di dalam DAP itu sendiri. So DAP sekarang ni dah pecah dua. Kalau kita dengar kenyataan Tony Puah, dia kata go to hell. Apa dia cakap Go to hell for those who want to collaborate with Najib. Dia cakap macam tu. Tapi orang yang lawan pula dengan apa ni, geng-geng Tony Puah dengan Lim Guan Eng ni, ialah orang yang tahu bahawa apa yang dituduh ke atas Najib ni satu penipuan. Dan contohnya lah macam Dr. Tan Seng Giau, dia jadi timbalan pengurusi PAC. Dia sendiri mengatakan bahawa Datuk Seri Najib tidak terlibat. Jadi kita kena tengok juga. Maknanya dalam DAP ni bukan semuanya macam Lim Guan Eng. Ada yang okey, ada yang tak okey. Ada yang rajin juga pergi buat kebajikan kat masjid dan sebagainya, kan? Walaupun tujuan dia kita boleh pertikaikan, kan? Tetapi kita kena ingat
Di mana-mana parti politik pun ada yang baik, ada yang tak baik. So kalau tiba-tiba ngah komen mengeluarkan kenyataan macam ni, bagi saya simple lah. Dia orang tengok bahawa parti Melayu paling kuat ni ialah UMNO. Ini maknanya dia hari ni dia baru realise. Dia dah fitnah macam-macam tahun 2018, but still UMNO very strong. To move forward in the future, you got to be with UMNO. So, ni generasi yang mula terpaksa terima hakikat bahawa kalau nak maju di masa akan datang, you kena berada bersama dengan UMNO. So kalau ada pemikiran orang macam ni ramai, dengan syarat mereka boleh menghormati perkara 153, mereka boleh menghormati hak istimewa orang Melayu, boleh menghormati kedudukan bahasa Melayu, boleh menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, boleh menghormati raja-raja Melayu. Kalau dia boleh buat macam mana MCA boleh buat, kalau dia nak sokong kita, sokonglah. Tapi untuk bagi Negeri Perak ni, pandangan saya secara peribadi, kalau katalah worst case scenario, katalah PPBM tak nak sokong kita, PAS pun tak nak sokong kita, pilihan pertama kita ialah membubarkan Dewan Undangan Negeri. Tapi masalahnya kita tak ada pilihan tu. Pilihan itu berada di tangan Sultan Nazrin. Dan Sultan Nazrin ni sultan yang berjiwa rakyat. Hari ni rakyat tak mau fikir pasal pilihan raya. Hari ni rakyat mahu cepat keluar daripada masalah yang dihadapi akibat daripada PKP. Bukan akibat daripada COVID-19. No. Yang masalah hari ni, Malaysia ini hari ni berhadapan dengan masalah kerana PKP bodoh ni. PKP je bodoh. PKPB. Mula-mula PKP yang pertama, lepas tu sekarang ni PKPB. PKP bodoh ni yang menyusahkan rakyat. PKP bodoh ni yang menjahanamkan ekonomi rakyat, ekonomi negara, dan juga kedudukan keuangan syarikat-syarikat besar pun hari ni jahanam kerana PKP. Kena faham ni. Okey? Okey. So kena selesaikan ni dulu. Tuanku mungkin takkan benarkan pilihan raya. Ini aku bukan nak mendahului tuanku, tapi nak beritahu bacaan politik aku, tuanku takkan benarkan pilihan raya. Maka dia mungkin akan cakap, okey, UMNO ada 25. Maka UMNO carilah rakan yang nak bersama. So terpulanglah pada PPBM dengan PAS. Kan? Ahli PAS kat bawah, dia orang nak bersama dengan UMNO. Cuma 2-3 ekor geng-geng, apa nama? Publika ni je. Bila dah mesra dengan Azmin Ali, mesra dengan Hamzah Zainuddin, dia orang ni lebih mesra dengan PPBM. Tapi yang kat bawah tak ada masalah. Tapi kalau mereka tak sanggup untuk jilat ludah, maknanya dia dah ludah kita ni sebenarnya lah. Dia dah ludah kita. Kalau mereka tak sanggup nak jilat ludah, maka apa pilihan yang kita ada? Kita terpaksalah kerjasama dengan siapa saja supaya permintaan tuanku untuk elakkan pilihan raya ni dapat kita penuhi. Maknanya kita mungkin boleh kerjasama dengan PKR, kita kerjasama dengan PAN. Bagi saya bagus. Kenapa bagus? Ni kena tanya juga. Kerana kadang-kadang kita perlu bagi kawan kita faham apa perasaan kawan kita bila kawan kita bekerjasama dengan musuh kita. Contohnya masa mula-mula kita bersama dengan PAS, alhamdulillah semua bagus. Sehinggalah satu hari Islam diletak di belakang, royalti minyak 1.7 bilion Terengganu diletak di depan. Maka pada ketika itu PAS mengambil keputusan, Taqiyuddin mengambil keputusan untuk menghantar wakil
ke program Kongres Baruah Melayu Mahathir Mohamad. Okey? Tak pasal-pasal UMNO ni jadi mangsa. UMNO terpaksa hantar wakil juga Anwar Musa. Itu yang Anwar Musa sekarang pun dah macam Baruah Melayu juga. Kan? Pasal 1.7 bilion tu. 1.7 bilion. Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. So kalau ini Bila Azmin pula buka mulut, dia kata kita kena sokong Tun Mahathir untuk terus kekal jadi Perdana Menteri 5 tahun. Tak pasal-pasal juga UMNO terpaksa ikut Mahathir. Dimulakan dengan Baruah Mahathir dalam UMNO, Hishamuddin, yang mengarahkan orang-orang dia untuk memberikan sokongan kepada Mahathir dengan membuat kenyataan, 6 orang membuat kenyataan. Lepas tu diikuti pula dengan kerjasama di antara UMNO dengan Mahathir untuk menubuhkan kerajaan. Cuma Allah Ta'ala selamatkan sampai ke istana. Orang istana beritahu Mahathir bukan nak buat kerajaan bersama UMNO, PAS dan PPBM, tetapi nak membuat kerajaan unity government bersama dengan DAP sekali. Kan? Nanti lu tak habis ni. Bagi jawapan tu kena habis. Sekarang kau ganggu je, aku dah lupa dah apa nak cakap. Okey. So bila benda ni berlaku, sekarang dah lupa dah ni. sampai kat istana. Sampai kat istana tak jadi. Tak jadilah kerjasama dengan Mahathir. Ini soalan apa tadi? Tak sekiranya berlaku. Kau kena betul. Kita ni dah tua. Bila dah tua kena ingat 3 perkara. Kena ingat 3 perkara. Pertama, bila kita tua, kita akan mudah lupa. Kedua dengan ketiga aku dah lupa. Apa soalan dia tadi sebenarnya? Dia ganggu. Okey. Sekiranya tadi apa ni DAP kata dia nak sokong sekiranya PAS apa ni. Ya, okey. Ini patah baliklah Okey. Sekiranya terpaksa, maknanya PAS tak nak lagi bersama dalam Kerajaan Perikatan Nasional di Perak seperti mana yang ditegaskan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan. PPBM pun tak nak bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, maka cara paling baik ialah negeri Perak mengajar macam mana kita perlu buat keputusan di peringkat pusat. Kita ambil di PAN, kita ambil PKR, kita tubuh kerajaan. Apa bagus dia? Ini kena faham. Jangan duk bantah cepat. Apa bagus dia? Kalau kerajaan Perak ada PKR, kerajaan Perak ada PAN, boleh tak di peringkat pusat kita bekerjasama dengan PPBM? Boleh tak di peringkat pusat kita bekerjasama dengan PAS? Tentulah tak boleh. Maka ini akan mempercepatkan proses pembubaran parlimen itu sendiri. Yang akhirnya akan membebaskan kita daripada bersatu. Orang pusat ni kita dah beritahu kena keluar daripada kerajaan, tapi tak reti nak keluar. Kan? Masih sayang dengan Bidin. Walaupun hari ni Makcik Kiah berada dalam kesusahan. Jadi kerajaan ni Perak ni boleh ajar pusat apa dia patut buat. Itu je. Itu pandangan saya. Tapi sebaik-baiknya kerajaan itu dibentuk, elakkan daripada melibatkan DAP. Kalau DAP nak sokong kerajaan baru ni, alhamdulillah. Jangan kita tolak, orang nak sokong. Tetapi jangan diberikan tempat di dalam kerajaan. Jadi jawatan Sehinggalah kalau pemilihan DAP yang akan datang, kita berjaya tumbangkan Lim Goeng. Kita boleh angkat orang yang di dalam DAP ni yang boleh menghormati hak istimewa orang Melayu, boleh menghormati kedudukan agama Islam, boleh menghormati bahasa Melayu, boleh menghormati apa dipanggil raja-raja Melayu. Masa tu kita boleh pertimbangkan. Sebab tak semestinya dia orang ni terus-menerus je. Sekarang mereka dah pernah memerintah, mereka dah faham
bila mereka berada dalam satu negara yang majoriti dia umat Islam, bangsa Melayu, mereka kena bekerjasama. Mereka tak boleh ambil alih pemerintahan dan kemudian menindas Islam, yang kemudiannya menindas orang Melayu, kemudiannya meletakkan bahasa Malaysia menjadi bahasa kelas kedua, kemudiannya membuat perkara-perkara sehingga akhirnya yang di-Pertuan Agong pun lagi baru 2 tahun dah lari. So mereka pun belajar melalui kesilapan. So dalam erti kata, dalam politik ni macam-macam boleh berlaku. Kalau misalnya adalah di antara diorang ni mula bercakap bahawa UMNO sekarang boleh bekerjasama dengan DAP, sehingga ke saat ini semenjak UMNO ditubuhkan pada 11 Mei 1946, UMNO tidak pernah bekerjasama dengan DAP, tapi bersatu pernah. DAP pun pernah bekerjasama dengan PAS. Betul? Itu je. Saya tak nak cakap panjang-panjang sebab hubungan saya dengan kawan-kawan PAS ni masih baik. PAS kat bawah ni semua okey. PAS kat atas pun ramai yang okey. Tapi disebabkan 2-3 bila setitik habis kosak susu sebelanga. Ya, Tok, sekiranya perkara ni berlaku dah, maknanya PAN bekerjasama dengan UMNO, tidakkah PAS rasa terguris dan terluka? Itulah sebabnya masa dia pergi program yang dianjurkan oleh Tun Mahathir, dia lupa bahawa Tun Mahathir tu bekas pemimpin UMNO yang berdendam dengan Datuk Seri Najib, tergamak keluar tinggalkan UMNO walaupun dia dah dikayakan oleh UMNO, walaupun anak-anak dia menjadi bilioner 22 tahun zaman dia berada di dalam UMNO, tapi dia tergamak keluar daripada UMNO kerana dia bengang Datuk Seri Najib tidak memberi tempat kepada anak dia sebagai naib presiden. Kerana dia bengang projek-projek contohnya macam IPP, Independent Power Producer, yang dulu dikuasai Syed Mokhtar oleh YTL, oleh Ananda Krishnan, oleh Genting Sanian. Bila dibuat je 1MDB diminta untuk membeli syarikat-syarikat ni. 2 berjaya dibeli, Tanjung dengan Genting Sanian. Maka lubuk emas mereka hilang. Kroni-kroni Mahathir mula hilang pendapatan. Maka diserangnya. Bukan setakat diserang Najib. Akhirnya tuan-tuan, dia telah berusaha untuk menguburkan UMNO. Bukan setakat itu, dia langgar kata-katanya sebelum ni. Dia kata dulu DAP resis, betul? Dia kata dulu DAP benci dengan Islam, betul? Dia kata dulu DAP benci dengan Melayu. Tapi orang tu lah yang dia ciumnya. Sehinggalah bila orang tu, DAP tu nak mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri, barulah dia cari balik orang Melayu. Barulah dia cari balik PAS. Barulah dia cari balik baru ada 2-3 orang dalam UMNO. Kan? Kemudian dia atur satu persatu. Dia atur untuk diletupkan tulisan Jawi, diwajibkan termasuk di sekolah Cina. Mana masuk akal zaman dia jadi Perdana Menteri dulu, tidak ada sebarang usaha untuk mengembalikan tulisan Jawi di sekolah-sekolah. Dia pernah jadi Menteri Pelajaran. Tiba-tiba kali ini nak buat orang benci dengan DAP, benci dengan orang Cina, dengan India. Diwajibkan tulisan Jawi di sekolah Cina dengan sekolah India. Untuk apa? Supaya Dong Zong bangkit. Supaya mereka-mereka aktivis sekolah Tamil bangkit. Dan akhirnya berlaku pergeseran antara kaum. Orang Melayu makin membenci DAP. Itu sebab hari ni saya kena beritahu, kalau UMNO nak kerjasama di negeri Perak, dia boleh kerjasama dengan tak ada air ke? Dia boleh kerjasama dengan PKR. Dia mungkin boleh kerjasama dengan PAN. Tapi no way untuk kerjasama dengan DAP. Sebab Mahathir dah berjaya brainwash otak orang Melayu ni supaya membenci DAP.
Padahal akhirnya dialah yang memeluk DAP itu sendiri. Jadi jika boleh, pertama matlamat kita bubarkan Dewan Perak. Kalau tak boleh bubar, kalau terpaksa kita kerjasama dengan PKR dan PAN, tetapi hanya sampai pilihan raya umum. Sebab sekarang COVID, tak boleh buat Dewan Undangan Negeri, tak boleh buat pilihan raya macam di Sabah. Kalau tak ada COVID, selesai masalah. Kita terus bubarkan parlimen seperti mana yang Mahyudin suruh. Sebab ini akan menentukan. Kena faham, jangan masuk perangkap dia orang ni. Hari ini kita buang peja kerana apa? Kerana masalah moral dia, masalah pentadbiran dia, masalah jual aset-aset kerajaan negeri. Banyak masalah. Tapi jangan sampai kita silap langkah, mereka pula meletakkan beban kesalahan tu pada kita. Apabila kita bekerjasama dengan DAP, sangat-sangat bahaya. DAP nak sokong, but don't let them to be in the state cabinet. Jangan. Esko tak payah bagi. So dia kerjasamalah dengan PKR ke, dengan PAN ke, kan? Dia nak minta tolong tu ini, dia ada wakil dia, kawan-kawan ni. Apa ni, Presiden UMNO ada buat kenyataan mengatakan bahawa dia akan buat satu jajaran baru dalam pembentukan kerajaan Perak tu. So jajaran masuk jajaran baru dalam Perak ni macam mana tu? Yasir buat. Lemon. Presiden UMNO berkata ada buat kenyataan bahawa dia akan membuat satu jajaran baru dalam pembentukan kerajaan Perak. Jadi bentuk jajaran ni, adakah dia nak bentuk satu unity government dekat Perak tu? It is possible. Boleh jadi. Campur. Tapi yang saya tahu dah buat U-turn dah. Saya tahu pas dengan PPBM dia pun dah mula berfikir. Itu yang saya cakap. Bila think tank dia orang, Hamzah Zainuddin, Azmin Ali, dia buat dulu. Dia fikir kemudian. Last kali baru dia sedar. Tak apalah, kita bagi UMNO jadi Menteri Besar. Kita masih ESCO. Daripada kita hilang ESCO, kita tak dapat, tiba-tiba kita hilang kerajaan pusat. Betul tak? Betul. Dia baru terfikir. Okeylah. Ya, Datuk. Di luar pada perbincangan kita ni, hari ni Datuk Mat Hassan Kau tengok ada soalan tu, ada yang cakap please respond. Datuk. Ni Bahlul ni boleh tanya ni. Najib dah bayar cukai ke? Ni saya nak cerita pasal Najib bayar cukai. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Sabin ni, Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri, dia dah pencen. Sama dengan Amir Badu, dah pencen. Tapi dia disambung. Bukan sekali. Sabin disambung 2 kali. Sabin disambung 2 kali. Sama jugalah Amir Badu. Dia dah pencen 2 tahun, dibawa masuk jadi KP. Kemudian disambung lagi. Sebab apa? Sebab kerja dia cemerlang. Apa kecemerlangan dia? Kerja dia cemerlang sebab mengerjakan orang UMNO dan pemimpin-pemimpin serta ahli keluarga orang UMNO. Okey. Saya nak beritahu. Dana politik yang Datuk Seri Najib terima, okey tuan-tuan. Dana politik yang Datuk Seri Najib terima daripada Pak Arab, daripada kerajaan Arab Saudi, itu adalah dana politik. Dalam undang-undang negara ni, dana politik tidak tertakluk kepada cukai pendapatan. Tak tertakluk. Zaman dulu, zaman BN sampai sekarang tak tertakluk. Itu sebab manusia barwa macam Sabin ni dapat penyambungan kontrak. Sebab dia boleh ubah undang-undang negara. Dana politik yang Datuk Seri Najib terima dianggap sebagai pendapatan Datuk Seri Najib. Sedangkan, ni saya nak beritahu. Dana yang Datuk Seri Najib terima 681 juta US dollar.
Bila masuk ke Malaysia ketika itu harga US dollar RM3.5. So jumlah yang diterima 2.076 bilion. Selepas pilihan raya 2013, Datuk Seri Najib pulangkan balik duit ni. Berapa dia pulangkan? 620 bilion. Memang 620 bilion US dollar dengan 620 juta US dollar dengan 681 juta US dollar, beza dia 60 juta US dollar. Tapi sebenarnya saya nak beritahu, sebenarnya yang luar cuma 31 juta ringgit. Sebab bila dipulangkan balik duit itu, saudara, nilai duit ringgit berbanding dengan US dollar ialah RM3.30. Jadi bila dia pulangkan tu 620 juta US dollar, nilai dia 2.041. So 2.0 lebih kurang lah 2.046. Dia punya nilai masuk tu 2.077, lebih kurang begitu. Lebih kurang 31 bilion ringgit saja yang luar. Ini mungkin pasal bank charges dan sebagainya. Maknanya, dalam erti kata lain, duit masuk dan duit keluar. Duit masuk dan duit keluar. Saudara, duit dah masuk, duit dah keluar, dah pulangkan balik pada Pak Arab ni, tapi still kena income tax. Apa baruah ni tuan-tuan? Berapa nilai income tax Datuk Seri Najib? 1.6 bilion. 1,600 juta ringgit. Gila ke? 9 tahun jadi Perdana Menteri. Saudara, bolehkah ada pendapatan sampai 5 bilion lebih? Nak dapat income tax sampai 1.6 bilion, maknanya pendapatan seseorang tu lebih daripada 5 bilion, dekat 6 bilion. Itu pertama. Aku dah geram dengan budak yang masuk ni. Nombor 2, ni saya nak beritahu kat Bahalul yang ni. Minta maaf lah. Bagi saya, orang-orang yang masih lagi petikai income tax Datuk Najib ni, bodoh. Too stupid. Sorry, jangan marah. Sikit marah lah. I'm not malaikat, bro. Okey, Datuk. Mana? Okey, aku belum habis cakap ni. Okey. Itu baru nombor 1. Nombor 2. Korang ingat lagi tak? PH kata duit 2.6 juta 2.6 bilion ni ialah duit yang dirompak oleh Datuk Seri Najib daripada YMDB. Ingat lagi? Takutlah semua geng-geng Pakatan Harapan yang masuk Gua Tempurung tak keluar sampai sekarang. Saya nak beritahu, duit ini dituduh duit yang dicuri daripada 1MDB. Persoalan dia, si Sabin Bahalul ni tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata duit yang dicuri ni pun wajib dikenakan income tax. Saya nak tanya dengan Sabin, berapa ramai perompak dan penyamun di Malaysia ni dia telah arahkan untuk membayar income tax? Tolong beritahu. Nampak tak tuan-tuan? Ini selective prosecution, pendakwaan terpilih, dan malicious prosecution, pendakwaan yang berniat jahat. Hanya orang bodoh je tuan-tuan yang boleh menerima benda ni. Ketiga, tak payah saya ambil 3 contoh lah. Kalau 3 contoh ni Sabin boleh jawab. Okey, 3 contoh. Satu lagi, anak Datuk Seri Najib. Saya tak nak cerita pasal cucu dia Adam, akaun dibekukan. Anak dia Noryana Najib. Dia kahwin dengan seorang anak jutawan, bukan jutawan lah, bilioner daripada Kazakhstan. Okey, Kazakhstan ni tuan-tuan, dia kaya dengan diamond apa semua. Okey, mak mentua dia Maira bagi hadiah rumah kepada Noryana dan bagi macam-macam barang kemas ketika hari perkahwinan dia. Noryana masih menuntut belajar di US, di universiti. Tuan-tuan tahu hadiah kahwin dia tu income tax
kenakan income tax 10 juta lebih. Korang tak boleh fikir ke? Masuk akal tak hadiah kahwin kena income tax? Tolong beritahu saya, anak Azmin dia kahwin belanja berjuta ringgit tuan-tuan. Ada tak anak-anak dia kena income tax? Anak Mahathir, anak Siti Hasmah, bila mereka kahwin, mereka dapat hadiah perkahwinan. Ada tak dia orang ni hadiah-hadiah dia Datuk Seri Najib arahkan income tax untuk kenakan income tax? Ada? Tak ada tuan-tuan. Sebab Datuk Seri Najib bukan hati busuk macam Mahathir. Datuk Seri Najib bukan hati busuk macam Muhyiddin tuan-tuan. Datuk Seri Najib bukan hati busuk macam Tengku Zafrul yang menipu kita. Nak bagi KWSP pun, itu pun dia tipu. Ini realiti. Itu sebab kalau ada bahlul yang tanya saya, keluar kenyataan lagi macam ni, apa ni, income tax Datuk Seri Najib dah bayar ke tak bayar? Saya nak beritahu saudara, janganlah terlalu bodoh sangat. Negara ni ada undang-undang. Kalau negara ni undang-undang dia pendapatan daripada hasil sumbangan politik tidak tertakluk kepada sebarang bentuk cukai pendapatan, maka semua orang patut tak ada cukai pendapatan daripada pendapatan politik. Tapi kenapa orang UMNO yang dikerjakan oleh Sabin? Saya sampai hari ini tuan-tuan dikerjakan oleh Sabin. Masih dikerjakan. Tapi saya lawan. Saya takkan biarkan, saya lawan. Dan saya bagi peringatan pada Sabin ni. Engkau naik pun Najib yang angkat. Saya bagi peringatan pada Sabin. Bila engkau dah tak berkuasa nanti, bila kami kembali berkuasa, semua yang salah guna kuasa ni kita akan hadapkan ke muka pengadilan. IGP baik, Ketua Pengarah Income Tax ni pun baik, silap-silap dengan CEO KWSP ni pun kita akan hadapkan ke muka pengadilan. Pasal dia buat pelaburan melebihi daripada had, sehingga kan bila kita nak keluar 4.8% daripada equity KWSP tak ada duit, sehingga terpaksa tangguh. Tempoh permohonan pun dimulakan bulan 21 bulan. Kemudian tempoh nak disperse duit bulan 1 nanti baru nak disperse. Orang dah nak mampu sekarang ni, sepatutnya sekarang ni duit KWSP ni diberikan kepada mereka-mereka yang mencarum dengan KWSP, yang memerlukan. Bukan tunggu sampai 2-3 bulan. Ada apa-apa, Dik? Saya tengah live ni. Kau tolong settlekan dia. Dia nak makan ke apa, bagi dia makan. Okey, soalan lain. Okey, Datuk. Hari ini Datuk Mak Hassan ada keluar statement satu, mengatakan Malaysia perlu segera memiliki kerajaan yang stabil. Okey, dia bagi contoh negara-negara jiran seperti Indonesia, Vietnam, Thailand dan Cambodia terus menunjukkan pencapaian ekonomi yang berdaya saing, menarik pelaburan teknologi dan negara perindustrian sebagai yang penting. Singapura pula memecut laju meninggalkan Malaysia jauh ke belakang. Malaysia pula masih ke belakang. Macam apa dah jadi pada Malaysia sebenarnya, Datuk? Kalau macam ni? Ini pasal orang tua yang berusia 95 tahun. Akibat daripada fitnah beliau. Dulu fitnah dia pasal 1MDB, fitnah pasal GST. Rafizi dah melalak, Tony Pua dah melalak, tak ada orang layan. Tapi orang mula percaya fitnah yang Mahathir lontarkan pasal 1MDB ni bila mana seorang bekas Perdana Menteri yang ada pengalaman 22 tahun bercakap pasal fitnah ni. Dia mengimarahkan fitnah ni. Kalau orang biasa macam Rafizi, orang percaya tak? Orang tak percaya. Kalau orang macam Tony Pua, orang percaya tak? Orang tak percaya. Tapi bila bekas Perdana Menteri, itu yang menyebabkan orang percaya. Itu je. Okey. Clear. Untuk itu kan, Malaysia mesti segera mempunyai kerajaan yang stabil. Kabinet yang progresif. Akibat daripada orang tak percaya tu,
maka berlakulah undi berbelah bagi. Kalau dulu kerajaan Barisan Nasional 61 tahun solid mendapat sokongan rakyat. Okey. Teruk-teruk pun kita still dapat simple majority. Tapi bila dah terlalu teruk fitnah ni, menyebabkan lebih kurang 25% orang Melayu telah berpindah arah pergi ke Pakatan Harapan. 97% masyarakat Cina pindah, dan sebahagian besar masyarakat India pun pindah kepada Pakatan Harapan. Dan akibat dia, BN tetap memenangi kursi paling banyak. 79 kursi, the single entity party, kan? Tapi disebabkan mereka berjaya membentuk kerajaan campuran. Kerajaan PKR campur dengan kerajaan bersatu, campur dengan DAP, campur dengan PAN, campur dengan Warisan. Mereka ada cukup numbers untuk membentuk kerajaan. Tapi numbers ni tak cukup. Tak besar. Lebih-lebih lagi, latar belakang mereka berbeza. Contohnya, Muhyiddin datang daripada latar belakang UMNO. Banyak benda mungkin dia tak setuju dengan DAP. Tapi disebabkan dia hanya ada 13 kursi, dia dilantik menjadi Perdana Menteri, maknanya Mahathir dilantik jadi Perdana Menteri oleh DAP. Dengan sokongan 42 DAP campur dengan 13, mereka ada 55 orang. Maka lebih daripada PKR yang ketika itu ada 49. Maka itu sebabnya Mahathir menjadi Perdana Menteri. Faham tak? Tapi bila pemikiran tak sama, tidur satu bantal, mimpi lain-lain, maka mereka cepat berbalah di antara satu sama lain. Itu sebab sekarang ni kita tengok bila Muhyiddin keluar, dia tarik UMNO bersama, kerajaan tak stabil. Kalau lepas ni UMNO pula keluar, tidak bersama dengan kerajaan ni, kerajaan bungkus, dia akan ganti dengan kerajaan lain. So, suka tak suka, kalau kita nak supaya kerajaan tu stabil, kerajaan tu boleh perform well, solusi dia, negara ni perlu kembali dipimpin, ditadbir oleh Barisan Nasional. Saya tak kata kerajaan campuran tidak boleh bekerjasama. Tapi saya nak beritahu, kalau kerajaan campuran, dia punya ideologi berbeza. Dan dia tak reti nak menghormati satu sama lain. Kenapa kita boleh bekerjasama dengan MCA? Sebab MCA 61 tahun dia boleh bekerjasama dengan kita. Dia boleh give and take. Begitu juga dengan MIC, mereka boleh give and take. Tapi kalau ada sifat macam DAP, dia nak menguasai kerajaan, maka itu adalah satu ramuan untuk malapetaka. Apatah lagi apabila mereka mempunyai kuasa, apabila mereka memegang telur Mahathir, pada ketika itu mereka cuba nak menidakkan hak peribumi. Itu yang lagi menyebabkan hari ini orang mula faham bahawa kita tidak sesekali boleh bekerjasama dengan DAP. Kena terima kasih dengan DAP ni, terutamanya Lim Kok Eng dengan Lim Kit Siang. Kalau mereka ni tak begitu rakus, kalau mereka ni tidak mempunyai sifat dengki kepada UMNO, kepada orang Melayu, kepada institusi raja-raja, maka mungkin tahap kebencian rakyat kepada DAP hari ini tak macam sekarang. Patutnya dia kena terima kasih juga. So, DAP kalau dia mau kekal relevan di masa akan datang, okey, dia tak boleh mainkan api perkauman ni. Dia kena buat perubahan. Dia kena reform. Kalau dia boleh reform, dia boleh bekerjasama dengan kita, boleh hidup aman damai dalam sebuah masyarakat yang majmuk, kan? Tidak mementingkan diri sendiri. Anything can happen in the future. Macam-macam boleh berlaku. Kena faham
hari ni kenapa DAP sudah ada yang nak bekerjasama dengan kita? Kerana ada dua kelompok besar. Satu Melayu yang hari ni rata-ratanya bersama dengan UMNO, dan satu lagi kelompok Cina dengan India yang rata-ratanya hari ni masih bersama dengan DAP. So cuba bayangkan kalau dua kombinasi ni bergabung, dia membentuk satu kerajaan yang kuat, stabil, kan? Cuma akan ada cabaran sebab kepala lain-lain, ideologi lain-lain, kan? Kalau mereka masih lagi dalam perjuangan nak memartabatkan komunis sebagai pejuang kemerdekaan, sampai mampus pun UMNO tak boleh terima. Faham tak? So maknanya selagi mereka masih lagi bawa benda ni, selagi itulah kerjasama dengan mereka ini, kalau berlaku sekalipun, hanya bersifat sementara. Macam PPBM bekerjasama dengan DAP, akhirnya akan berpecah jur. Faham? Kenapa UMNO boleh bekerjasama dengan MCA lama? Sebab mereka menghormati raja-raja Melayu. Mereka menghormati hak istimewa Melayu. Mereka menghormati kedudukan bahasa Melayu. Mereka menghormati kedudukan agama Islam. Kalau kita tanya dengan Datuk Seri Wee Ka Siong, kadang-kadang dia punya pemahaman pasal Islam lebih baik daripada orang Islam sendiri. Sebab dia duduk di dalam perkampungan orang Islam, bercampur dengan orang Islam, berlakunya asimilasi, kan? Tapi dalam DAP pun ada juga. Aku pernah tengok orang macam Teng Chang Kim, dia punya cakap bahasa Melayu dia bagus, dia punya fasih, ada juga. Tetapi kalau nak lihat kerjasama tu mungkin berlaku di masa akan datang, geng-geng yang tidak chauvinis ni perlu diletakkan sebagai pemimpin DAP, kan? Ya. Tapi saya tak kata bahawa UMNO ni pun tidak resis, kan? Akibat daripada kena tipu banyak kali, kadang-kadang setengah-setengah daripada kita, kan, berubah juga. Dan kena, ialah, mana taknya, minta bantuan tu kita bagi, minta bantuan ni kita bagi, macam-macam. Macam Datuk Seri Najib pun kadang-kadang saya rasa mungkin pernah terdetik dalam hati dia, mungkin dia pun kadang-kadang give up, bagi macam-macam, last kali kena kencing juga. Betul tak? Tapi alhamdulillah, setiap manusia dia belajar melalui pengalaman dia. 22 bulan jadi kerajaan, betul, DAP lebih berkuasa. Betul tak? Ya. DAP ada kuasa yang paling kuat. Kementerian Kewangan, dia ada kuasa di Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Orang kalau nak serang negara, pertama sekali dia serang stesen televisyen. Tapi stesen televisyen kita DAP yang kuasai. Kementerian Sumber Manusia, dia orang masuk. Macam-macam tempat-tempat yang strategik dia orang masuk. Tapi hari ni orang Cina pun tahu DAP kalau jadi kerajaan lingkup. Sebab dah bagi peluang 22 bulan. Patutnya bagi peluang pada DAP 22 bulan, dia duduk Kementerian Kewangan, bisnes orang Cina makin baik. Pendapatan hasil daripada masyarakat Cina lebih baik. Rupa-rupanya lagi teruk. Rupa-rupanya bukan setakat mereka ni kurang dapat projek berbanding dengan dulu, ada setengah-setengah terpaksa gulung tikar, kan? So itu sebabnya UMNO pun kena faham, kita tak boleh fikir pasal bangsa kita saja. Hari ni ramai orang Cina, orang India yang dah terkena dengan DAP ni nak kembali kepada kita. We got to accommodate them. Ini benda yang sepatutnya dipikirlah oleh pimpinan-pimpinan kita, kan? Kita kat bawah bagi pandangan je. Okey tu, satu lagi soalan dia. Datuk Mahasan nak buat macam mana? Aku hantar suratkan kau 6 kali. Ya, bos. Tak dapat juga. Ya, bos. Datuk Mahasan ada kata juga, pandemik COVID-19 ni tidak lagi boleh jadikan alasan untuk ekonomi terus pegun dan terencat sebegini. Saya rasa saya dah jawab tadi. Sebenarnya yang bahayanya ialah PKP ni, bukan COVID.
COVID ni kurang bahaya daripada kebodohan yang ada pada kerajaan Midin. Negara seperti North Korea, mereka juga kena COVID. Tetapi ada tak dia buat, dia perintah semua orang duduk kurung kat rumah, lumpuh ekonomi. Dia ingat dia ambil duit sikit, dia bagi moratorium, dia bagi BPN, keadaan akan lebih baik. No. Dia ingat dia bagi RM600 kepada peniaga happy. Orang bayar gaji RM3,000 lah. Engkau bagi RM600, yang baki RM2,400 siapa bayar? Itu sebab di hujung bulan, ada kawan-kawan aku peniaga ni, bila orang minta gaji, dia tak nak bayar. Bukan tak nak bayar pasal dia tak mampu bayar. Ada yang masih, yang sempat simpan duit banyak, tapi dia kata, hati sakit tu. Orang tak pergi kerja, tapi tetap kena bayar penuh. Faham tak? Kau ni tengok perhatian lah kan? So benda-benda macam ni sebenarnya kita kena faham hari ni. Kerajaan hari ni memusnahkan ekonomi negara. Itu sebabnya kita tak boleh lagi membiarkan kerajaan ni terus wujud. Kerajaan hari ini harus digantikan dengan kerajaan yang lebih mesra ekonomi, kerajaan yang prihatin tentang soal rakyat, kerajaan yang memahami denyut nadi rakyat. Kita tak boleh ada kerajaan syok sendiri. Kau nak tutup pintu pagar parlimen, kau tutuplah. Tapi jangan paksa orang semua duduk kat rumah. Hari kita suruh semua pakai mask, tak pakai. Sedangkan pada ketika itu, angka setiap hari baru 20, 30, betul tak? Tapi sekarang, mereka baru belajar daripada pengalaman. Padahal mereka patut mempelajari pengalaman negara-negara lain yang berhadapan dengan COVID-19 ni lebih awal. Itu patut digunakan untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah. Ada lagi soalan? Okey, cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.